لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Tuan Imam yang mengimamkan solat kita pada malam ini, tidak lupa juga kepada saudara saya, Tuan Guru Ustaz kita, Tuan-tuan Imam, seluruh saf kepimpinan, ahli jawatan kuasa, pengurusi serta saf kepimpinannya, dan seterusnya kepada tuan-tuan muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang pernah dilamun cinta, dia pernah berkasih sayang, tiba-tiba kekasih nak meninggalkan dia, minta roh, minta putus. Ada yang sembang muka dekat bantal, ada menangis mata bengkak, macam-macam. Tetapi amat malang dan rasa sayangnya kalau kita orang Islam tidak rasa sedih sedemikian bila mana kekasih kita yakni Ramadan nak meninggalkan kita cuma dalam lingkungan 2 hari sahaja lagi. Kita boleh buat berbagai-bagai persiapan untuk kita balik kampung, dan ramai juga dah balik kampung. Sebab tu tak berapa nak ramai, kira sebelum ni rasanya penuh. Bila mana kita nak balik kampung, maka ramailah buat persiapan, terutama sekali kenderaan dia. Dia cek semua, minyak hitam, brek, semua cek supaya tidak terkandas dalam perjalanan, kerana lama dah ni tak balik kampung. Dan amat malang kalau kita tidak buat cek seperti mana sedemikian dalam perjalanan kehidupan kita untuk balik kepada kampung yang kekal abadi. Kampung yang kita balik hari ini adalah sementara. Itu pun entah sampai entah tidak. Tetapi kampung yang pasti akan kita tiba, iaitu kekal abadi, iaitu kampung kita di negeri akhirat. Nabi Adam alaihissalam datangnya daripada syurga Allah, maka itulah harapan untuk kita pulang ke kampung nenek moyang kita, balik ke kampung yang mana pastinya akan kita kembali. Tetapi kadang-kala kita tak buat persiapan. Ini yang kita katakan bahawa manusia ini Allah berikan akal. Disebut di dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Qaradawi, disebut bahawa Islam sangat-sangat memuliakan akal. Tetapi Islam tidak pernah sampai ke tahap mendewa-dewakan akal. Akal yang ada harus diguna pakai supaya kita buat muhasabah. Bagaimana perjalanan yang kita diberikan oleh Allah ini sebelum ditarik balik tiket perjalanan itu. Muhasabah. Sebab itu saya katakan bahawa cantiknya susunan bulan yang ada ini. Sebelum datangnya Ramadan, sudah pasti kita semua tahu datangnya bulan Sya'ban. Sebab tu adanya malam nisfu Sya'ban, pakai baca Yasin lah. Ya. Sebelum datangnya bulan Sya'ban, datangnya bulan Rajab. Bulan Rajab ini sudah pasti kita akan mendengar ceramah-ceramah peringatan daripada para asatizah berhubung dengan peristiwa Isra' wal Mi'raj. Perjalanan yang dibawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Dibawanya Nabi berjalan pada waktu malam. Kenapa tak bawa siang? Boleh ke? Boleh. Tapi kenapa Allah bawa pada waktu malam?
nak tunjukkan sebagai satu tanda simbolik kepada umat baginda Nabi SAW, waktu malam adalah waktu di mana bukan sekadar untuk kita berehat, tetapi kena gunakan sebahagian daripadanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dibawa daripada masjid ke masjid. Hari ini kita melihat bagaimana manusia yang ada hari ini dilonggokkan dengan kekayaan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka nak relaxkan diri mereka, nak rehatkan diri mereka, nak release tension di atas tugas-tugas seharian mereka. Kadang-kadang mereka mendatangi pub-pub dan karaoke sebagai pusat istirahat. Sedangkan Allah tunjukkan kepada baginda Nabi SAW untuk datang kepada masjid kerana di sana ada ketenangan. Allah nyatakan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan. Allah mengingatkan kepada kita bahawa orang beriman itu bila mana mendengarnya nama Allah, gementar, rasa takut. Kita nak pulang bertemu dengan Allah, tak takutkah kita? Kita tak buat persiapan seperti mana kita buat persiapan nak balik berhari raya di kampung, cek minyak hitam dan sebagainya, break. Kalau perjalanan itu kita cuba pastikan perjalanan ini tidak terkandas di pertengahan jalan, adakah kita yakin pada hari ini kita boleh meneruskan perjalanan kita di atas titian as-sirat tanpa ada gangguan, tanpa ada galah-galah yang akan mengait kaki kita terhumban ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala? Allah nyata dalam Al-Quran, orang beriman bila mendengar nama Allah, hati mereka merasa gemetar, takut. Bila takut kepada Allah, dia tak lari, tetapi dia makin dekat dengan Allah. Itu takutnya seorang hamba kepada pencipta. Takutnya hamba kepada makhluk. Bila dia takut kepada harimau, lari jauh daripada hutan belantara. Bila dia takut kepada buaya, lari dia daripada kawasan yang ada buaya. Tapi bila takut kepada Allah, kita makin dekat kepada Allah. Lalu Allah nyatakan di sana, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan. Bila mana diperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran kepada dia, maka bertambah-tambah iman. Ramadan, tuan-tuan, tiap-tiap malam kita diperdengarkan ayat suci Al-Quran. Kita boleh bawa anak kita shopping baju raya di pusat membeli belah emporium supermarket, tetapi kita tak mampu nak bawa anak kita ke masjid rumah Allah Subhanahu Wa Taala, di mana di sana berkumandangnya ayat-ayat suci Al-Quran. Janji Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan. Bila mana dia dengarnya ayat suci Al-Quran ini, bertambah-tambah iman pada diri. Seolah-olah kita mengharapkan kita seorang diri menjadi orang yang beriman, si bapa menjadi orang yang beriman, si ibu menjadi orang yang beriman, tetapi abaikan anak-anak biar mereka menentukan diri mereka sendiri. Sedangkan Allah mengingatkan lagi kita dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar, pelihara diri kamu dan ahli keluarga kamu. Seorang bapa yang duk bagi tazkirah macam saya, mengatur masjid surau setiap malam, belum tentu boleh masuk syurga kalau ahli keluarganya tidak mengamalkan cara hidup Islam. Kita yang datang solat setiap malam, si bapa, belum tentu kalau anak-anaknya masih cuai untuk menunaikan perintah Allah. Suami yang begitu hebat, duduk di saf yang pertama, tetapi belum tentu dia ke syurga Allah kalau isteri mengabaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita dengar ayat demi ayat yang dibacakan oleh imam. Patutnya kita yakin kita tidak ada kuasa. Hidayah itu milik Allah. Tetapi setidak-tidaknya kita diberi tanggungjawab dan peranan untuk kita bawa ahli keluarga kita bersama, duduk di dalam majlis yang dipenuhi dengan keberkatan Allah. Yakin tuan-tuan, peristiwa yang berlaku kepada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, semua orang tahu sirah. Ketika mana dia menghunus pedang untuk membunuh baginda Nabi SAW,
seorang yang ada hasrat nak bunuh Nabi. Bila mana orang kata, "Ke mana kamu wahai Umar?" "Aku nak mencari Muhammad." "Tak perlu nak cari Muhammad, cari adik kau, bentuk adik keluarga kau dulu. Adik keluarga kau pun dah teruk dah ni." Dia buat U-turn, patah balik dekat adik dia. Bila sampai di rumah adiknya, kedengaran ayat suci masuk ke dalam liang telinganya. Dibacakan perlahan, sembunyi-sembunyi ketika itu. Dakwahnya secara sir. Bukan macam hari ini boleh pakai pembesar suara sebagainya. Ketika itu secara sir, secara sembunyi. Tetapi Allah mengizinkan pendengarannya mendengar. Taha ma anzalna ilaikal qur'ana litashqa. Ayat ini dibacakan, hati yang keras menjadi lembut. Kenapa kita tidak mengambil pendekatan ini? Kita tak mampu berbicara kepada anak kita, tak mampu baca ayat Quran sesedap seperti mana yang dibacakan oleh imam. Setidaknya kita bawa mereka hadir ke rumah Allah, mudah-mudahan dengan niat kita supaya Allah berikan hidayah kepada mereka. Maka bila dibacakan ayat suci Al-Quran masuk ke dalam diri mereka, maka ketika itu hidayah Allah sampai, mudahkan urusan kita untuk menyeberangi titian as-sirat. Tapi hari ini tuan-tuan, sayangnya kerana kita menganggap bahawasanya apa yang ada di dunia ini kadang-kadang kita lihat seolah-olah lebih penting daripada apa yang nak kita tempuh pada yaumul akhir. Itu saya katakan bahawa kenapa Nabi SAW mengingatkan kepada kita, Iqra'ul Quran, suruh baca Quran. Sebab orang yang membaca Quran ini, kata baginda Nabi SAW, yaumul qiyamah syafa'atus sahab. Dia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada sahabat. Siapa sahabat? Orang yang berdamping dengan Al-Quran. Al-Quran ini kita pun dah tahu. Ramai dah penceramah-penceramah sebut. Itu sebabnya kadang-kadang orang malas nak dengar tazkirah tarawih. Dia kata datang ustaz mana pun ceramah benda sama sebut. Dah dulu main yang disebut lagi. Memanglah kita bawa benda yang sama, kita paste and copy. Kita copy and paste. Apa yang dibawa oleh baginda Nabi, duplicate balik, bawa kepada sahabat. Apa yang disampaikan oleh sahabat, duplicate balik, bawa dalam kehidupan kita. Sebab Nabi SAW mengakui, allati takunu ala mislih ma ana alaihi wa ashabi. Orang yang selamat di akhirat nanti, mereka yang mengikut jejak langkah aku dan jejak langkah para sahabat. Apa yang Nabi buat, kita buat. Apa yang sahabat buat, kita buat. Nabi anjurkan kepada sahabat supaya baca Al-Quran. Kerana apa? Al-Quran ini seperti mana yang kita dengar di dalam tazkirah yang disampaikan oleh para asatizah. Syahrul Ramadan alladhi unzila fil Quran. Ni bulan Ramadan yang nak meninggalkan kita tuan-tuan. Mau tidak mau dia akan meninggalkan kita. Sayang macam mana pun, sedih macam mana dia akan tinggalkan kita. Tapi ada orang yang gembira ni, bila dengar Ramadan nak habis, dia dah mula terbayang baju raya yang digantung dalam almari sudah boleh buat keluar air nak pakai. Al-Quran yang Allah sebut dan di dalamnya itu syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran ini yang Allah turun pada bulan Ramadan sebagai hudan linnas, petunjuk kepada manusia. Jelas Allah sebut hudan linnas, petunjuk kepada manusia. Kerana apa? Sebab yang memimpin dunia ini, di atas muka bumi ini, Allah tidak berikan kepada kambing kerbau, tetapi Allah berikan kepada manusia. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah bagi tahu dah yang nak dijadikan khalifah di atas muka bumi ketika mana Allah terangkan kepada para malaikat, siapa? Manusia. Lalu Allah datangkan Al-Quran sebagai panduan untuk kita guna pakai sebagai buku manual. Tuan-tuan beli kereta mahal. Saya tak beli mahal-mahal, duit tak ada. Pakai kereta saga je. Orang hari ni beli Alphard, Velfire, segala mak nenek.
Tapi elok juga ustaz nak pakai kereta hebat-hebat ustaz. Kerana kadang-kadang pakai kereta murah ni mereka tak bagi. Mereka suruh pakai kereta hebat baru dia kira hebat. Sebenarnya bukan kira kereta tu. Kalau ikut Rasulullah dulu naik unta, naik kuda. Oh, macam tu standard Rasulullah tak ada ilmu ke? Tak. Dan gitu kiraan dia. Tapi tak apalah, tu pandangan masyarakat. Bila mana kita beli kenderaan yang hebat, disertakan buku manual. Walaupun juru jual tu dah ajar semua dah. Nak belok ni signal sebelah sini ya. Sebab setiap kereta bukan sama. Proton dengan Pro 2 pun dah berbeza. Kalau Proton signal sebelah kiri, Pro 2 signal sebelah kanan. Maka diberinya buku panduan supaya rujuk, supaya kereta tadi dikendalikan, jangka hayatnya pun jadi cantik, maka dia lebih selamat. Tapi kalau kita tidak menggunakan buku manual yang diberi, berlaku kerosakan, maka pihak yang mengeluarkan kenderaan tidak bertanggungjawab. Maka begitulah halnya dengan manusia. Kita kena faham bila mana Allah sediakan kepada kita manualnya yang Al-Quran sebagai petunjuk, maka kita kena rujuk. Dengan adanya Al-Quran, banyak di dalamnya ada surah Luqman tentang pendidikan anak-anak, ada surah An-Nisa, banyak 30 juzuk Al-Quran. Mampu membentuk manusia menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita biarkan begitu saja, cukup dengan amalan-amalan ritual yang biasa, cukup dengan rukun Islam ni, bila datang bulan puasa, bulan Ramadan kita puasa. Tapi kita tak belajar bahawa kalau dalam Al-Quran ayat tentang puasa berapa ayat je pun. Ayat tentang semayang 106 ayat. Banyak ayat tentang semayang. Yang 100 lebih ni dia tak pedulikan anak dia lakukan tidak, tapi puasa dia marah. Oi, tak puasa marah dia. Ya. Perintah solat dalam bulan Rajab kita dengar peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi naik terima daripada Allah secara terus menerus. Nak menunjukkan satu penghormatan dan satu tanggungjawab yang besar amanahnya untuk kita menjaga solat. Tapi hari ini kita abai. Bulan Ramadan kita boleh datang solat sunat tarawih. Bila bergemanya takbir hari raya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia dah nampak dah seronok besok pagi. Maka dia tidur terus, subuh pun tak semayang. Dah mula dah buat benda-benda mungkar di awal pagi Syawal. Subuh tinggal, tapi dia kejar balik sagi semayang sunat Aidilfitri. Pergi cuk tempat siap-siap. Yang kaum-kaum ibu ni pula, bukan kaum ibu sini, tempat lain lah. Tapi kalau kenal juga pada muka, nak buat macam mana? Yang kaum ibu ni pula masuk dia baru 2-3 Ramadan dah sibuk dah kat suami dia. Bang, bila nak beli telekung baru bang? Nak pakai semayang raya, nak telekung baru. Memanglah hari raya pakai baju kalau boleh yang cantik-cantik. Nak telekung baru, tak apalah. Tapi bukan untuk pakai semayang sunat hari raya je. Pakailah semayang selalu. Ini tak telekung Khadijah lah, apalah nak. Tapi tak buat. Ya. Bila suami aminkan doa Pak Imam baca tadi, dia marah. Jangan doa amin sangat doa tu. Kenapa? Sebab dalam doa Pak Imam tadi, doa minta, Pak Imam minta supaya dikurniakan kepada kita syurga dan para bidadari. Sebaik kita tak apa nak faham. Ya, isteri-isteri pun tak apa nak faham. Tidak dia marah, minta bidadari. Ya, minta janda-janda pun dah marah dah. Ini kan pula bidadari. Lagi comel pada janda. Nak sebutkan bahawa tuan-tuan, kadang-kala kita dalam kehidupan dunia ini, kita boleh bawa tanggapan, kefahaman yang sangat mendalam dalam urusan dunia, tetapi dalam urusan akhirat kadang-kadang kita gagal. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, cuba kita tengok tuan-tuan. Contoh Saidina Umar juga. Malam ni kita bagi, mana sempat spontan, kita bagi malam-malam akhir ni. Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Suatu hari, pada hari Jumaat, dia turun seperti biasa, lalu dia naik membaca khutbah hari Jumaat. Ketika mana di atas mimbar, Saidina Umar
Dia bagi tahu bahawa pada malam tadi aku bermimpi seekor ayam jantan datang mematuk dan taji aku. Khalifah baca khutbah macam Perdana Menteri naik baca khutbah. Tak tahulah boleh ke tidak Perdana Menteri baca khutbah. Saidina Umar sebagai khalifah naik baca khutbah. Ketika mana dia naik baca khutbah, dia cerita mimpi dia. Orang tak petikai khalifah sebut cerita mimpi dalam khutbah. Sebab mimpi yang dia cerita tu ada makna. Kita hari ini kalau naik atas mimbar cerita tentang mimpi, malam tadi saya mimpi jumpa kajol, kami berguling-guling di atas salji. Dia baling di orang dengan botol mineral lah. Khalifah cerita dia mimpi dia ditaji oleh seekor ayam jantan. Maka mimpi dia itu ditafsirkan oleh Asma. Apa kata dia? Kata Asma, wahai Amirul Mukminin, berdasarkan kepada penelitian aku mentafsirkan mimpi ini, kamu akan ditikam oleh budak suruhan. Dia akan ditikam oleh budak suruhan. Berita ini sampai ke pengetahuan Sayyidina Uthman Ibn Affan radhiyallahu anhu. Lalu Sayyidina Uthman datang jumpa dengan khalifah. Ya Amirul Mukminin, aku dengar berita begini betulkah? Dia kata ya betul. Kalau betul, maukah aku cari dan aku kumpulkan pemuda-pemuda yang gagah untuk menjadi pembantu kamu, bodyguard kamu, menjadi pengawal kamu, supaya tanggapan yang kata akan ada orang membunuh kamu ini dapat kita halang. Apa kata Sayyidina Umar? Cukuplah Allah menjadi pelindung aku. Kita pada hari ini kita tak nampak bahawa Allah sebagai pelindung kita. Kita lebih nampak benda-benda yang ada lain daripada Allah, sedangkan Allah Tuhan yang Maha melihat. Sebab itu saya katakan, kalau kita baca sejarah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bawa anaknya Nabi Allah Ismail, bawa isterinya Siti Hajar, pergi ke tengah padang pasir, ditinggalkan di sana. Bila nak balik, apa yang dibuat oleh Siti Hajar pegang tangan dia. Tanya kepada Nabi Allah Ibrahim, benarkah kamu bawa aku dengan anak kecil ini, tinggalkan di tengah padang pasir dengan prasarana yang tak ada, makanan yang tak cukup. Istilah hari ini kedai KK, 7-Eleven pun tak ada. Macam mana? Yang KK 7-Eleven tuan-tuan yang cari dalam sirah tu tak ada, saya tambah. Lagi tuan-tuan cari pula. Yang bagi tahu kita zaman tu tak ada. Bukan macam sekarang kita pergi Mekah. Waktu tu padang pasir je. Kenapa kamu tinggalkan di sini? Kamu kata, benarkah ini atas perintah Allah? Lalu Nabi Ibrahim kata, ya, perintah daripada Allah. Tuhan memerintahkan. Dia lepas tangan baju suami dia. Kenapa dia lepaskan? Kerana dia cukup yakin. Kalau perintah Allah suruh bawa tinggalkan kami berdua di tengah padang pasir ini, walaupun tak cukup makanan, aku takkan bimbang kerana Allah yang memerintahkan kamu itu adalah Tuhan pemegang segala rezeki. Kalau kamu tinggalkan aku di tengah padang pasir ini, aku tak bimbang diganggu oleh binatang buas, diganggu oleh makhluk-makhluk lain, kerana Allah Tuhan yang Maha Pelindung. Tengok keyakinan ini. Ini yang kita nak bawa dalam kehidupan kita pada hari ini, tuan-tuan. Maka sebab itulah saya katakan bahawa kita ni, tuan-tuan, gunalah kesempatan yang ada. Allah beri akal kepada kita. Berfikirlah sebelum Allah tarik balik akal yang Allah beri kepada kita menjadi seorang yang sudah tidak waras. Allah berikan masa kepada kita, gunalah masa ini sebaik mungkin. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang ada ibu ayah, gunakanlah kesempatan yang terbaik ini untuk balik berjumpa dengan mereka. Tak kiralah di pagi hari raya ke atau bila ke, yang penting berbaktilah kepada kedua ibu bapa. Anak-anak ni pun satu penyakit juga kadang-kadang. Di tempat saya ada seorang Pak Haji, lama juga dah jadi duda. Kita cari yang ni nak kenalkan dia, kadang-kadang yang kita bawa tu comel. Dia ingat dalam hati, kalau kau tak nak, aku pun nak, tapi aku takut kat bini. Nak bagi kat dia supaya kahwin. Apa jawapan? Bukan tak nak, ustaz, sebenarnya anak tak bagi. Dia nak kahwin, anak tak bagi.
Orang tua ni tuan-tuan, kadang-kadang dia nak kahwin bukan atas sebab urusan seks, bukan sebab urusan kelamin. Mereka nak kahwin ni kadang-kadang sebab supaya ada pasangan yang di situ yang boleh tolong menjaga antara satu sama lain. Setidak-tidaknya tidak mampu melangkah kaki pergi ke masjid musalla untuk beribadah, mereka boleh berjamaah di rumah. Tapi anak ini pemikiran mereka lain. Mereka anggap, oh bapa ni dah tua bangka nak kahwin, gatai tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Hari ini tuan-tuan, kalau di tempat saya, tuan-tuan pergi di tempat saya di US dan Hulu Selangor, tuan-tuan pergi tempat saya tu, tuan-tuan kadang-kadang lalu jumpa ada seorang orang tua jalan tepi jalan. Itulah orang tua. Kesian orang tengok. Dah jadi nyanyuk. Kalau dulu orang tua ni nak kahwin ke orang tak bagi, marah. Sekarang kenapa tak ambil dia jaga? Ini tanggungjawab seorang anak. Sebab itu dalam konteks ini tuan-tuan, kita sebagai ibu bapa, kita takkan boleh lari daripada kita mengharapkan supaya anak-anak kita menjadi anak yang berguna. Dan kalau kita pula menjadi seorang anak, maka jangan lupa tanggungjawab sebagai seorang anak, hendaklah berbakti kepada kedua ibu bapa. Jadi dalam Ramadan yang ada ni berbakti beberapa hari ni tuan-tuan, pintu keampunan Allah sentiasa terbuka. Jadi kita haraplah semoga kalau boleh kita mohonlah keampunan daripada Allah di atas segala kesilapan, kekhilafan yang kita buat. Seperti mana doa-doa yang sering dibacakan oleh Tuan Imam, Allahumma inni a'udzubika, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana khususnya doa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita baca dalam solat tarawih kita. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Kita minta supaya Allah ampunkan dosa kita, sebab manusia ini tuan-tuan, yang namanya manusia, Nabi dah membuat satu kenyataan bahawa kullu bani Adam khata', setiap anak Adam itu berdosa. Wa khairu khata'an, sebaik-baik orang yang berdosa itu at-tawwabun, iaitu bertaubat. Pintu taubat terbuka luas, lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan. Mana ada isteri yang tak bersalah kepada suami, mana ada suami yang tak salah kepada isteri, mana ada anak yang tak bersalah kepada ibu bapa, mana ibu bapa yang tak buat salah kadang-kadang kepada anak itu. Masing-masing kita bersalah. Sebab orang Islam ini sentiasa dilingkungi oleh satu perkara yang menghalang kita. Nabi sebut apa? Nabi sebut bahawasanya dunia adalah penjara bagi orang mukmin. Penjara bagi orang mukmin. Tetapi dunia ini menjadi syurga bagi orang kafir. Tapi kalau kita melakukan yang sebaliknya, kita jadikan dunia ini syurga bagi kita, seolah-olah kita tak pedulikan apa yang kita akan tanggung pada yaumul akhirah, kita langgar sahaja. Yang penting kita nak seronok di dunia, nak rasa dunia ini seperti syurga, maka bahananya akan kita tanggung pada yaumul akhirah. Maka sebab itu kena pastikan apa yang kita buat ini betul. Jadi saya nak tutup dengan peringatan yang mungkin saya pernah sebut, saya ulang balik apa yang disebut oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Syekh Muhammad Mutawalli sebut, dia kata rukun Islam mana-mana semua orang faham. Rukun Islam itu 5. Mengucap 2 kalimah syahadah, menunaikan solat, berpuasa pada bulan Ramadan, mengeluarkan zakat dan mengerjakan ibadah haji di Baitullah. Rukun Islam ni 5 semua orang tahu. Tetapi kata dia, rukun Islam yang 5 ini boleh gugur satu demi satu. Yang boleh digugurkan apa? Iaitu mengerjakan ibadah haji di Baitullah. Walaupun dia Islam, rukun ini gugur pada diri dia kalau dia termasuk di kalangan orang yang tidak ada kemampuan. Tak mampu dari segi wang ringgit, tak mampu dari segi tenaga sebab tak sihat, tak mampu nak pergi kerana tidak ada kenderaan, maka gugur di situ. Berzakat memang satu kewajipan kepada orang Islam, tapi gugur perintah zakat pada diri dia kalau dia itu sendiri termasuk di kalangan golongan fuqara wal masakin, fakir miskin. Dia pula minta zakat ke orang, nak bayar zakat macam mana? Tapi jangan sampai zakat fitrah tak bayarlah, kedekut tidur masih tu.
bayar zakat fitrah tu berapa sen sangat je pun. Yang ketiga, puasa pada bulan Ramadan seperti mana kita puasa. Kalau dia dalam pemusafiran, maka dia boleh gugurkan puasa untuk hari itu. Kalau dia sendiri uzur yang sangat, maka gugur puasa pada hari itu. Kalau dia itu wanita yang kedatangan haid, gugur puasa untuk hari itu. Tetapi dua rukun ini tidak gugur buat selama-lamanya. Iaitu yang pertama sekali, mengucap dua kalimah syahadah. Nak jadi orang Islam, mau tidak mau ucap dua kalimah syahadah. Kena mengucap, baru jadi orang Islam. Setelah mana mengucap menjadi orang Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka perintah solat. Solat waktu dia senang kena solat, waktu dia dalam keadaan kesempitan kena solat, waktu dia sihat kena solat, waktu sakit kena solat, dalam keadaan tenang biasa kena solat, dalam peperangan pun kena solat. Ini baru kena tembak ngecun sikit dah tak mau semayang, dah takut. Takut apa? Orang di bumi Palestin masuk masjid kena tembak, semayang juga. Kita sini punya lapang yang tenang sungguh, sampai langsung tak masuk masjid. 6 buka tinang kui punya orang. Jadi sebab itulah tuan-tuan, kata Syekh Mutawalli, dua rukun ini adalah rukun Muslim. Jadi kalau macam mana sekalipun dia nak mengakui diri dia sebagai orang Muslim, maka dua ini kena lakukan dalam diri dia. Solat jangan ditinggalkan dan syahadah hendaklah diucapkan. Ucapan syahadah ini boleh terbatal tanpa kita sedar, seperti mana ucapan-ucapan yang kita sebut itu dia boleh rosak dengan sebab kesyirikan. Maka sebaik-baiknya hendaklah kita perbaharui ucapan syahadah itu dengan cara bila kita solat, dalam tahiyat kita sebut kalimah di sana, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka di situ kita mengulang balik dan kita renew balik keislaman kita. Kereta kita cukup takut kalau naik kereta, tahu kereta tak ada rotek, naik motor tak ada rotek, takut kita. Tetapi kita hidup dengan tidak ada, orang katakan, lesen keislaman pada diri, seolah-olah tidak ada apa-apa yang kita gerunkan apabila kita mati besok nak menghadap Allah yang Maha Pencipta. Jadi saya rasa sedikit peringatan ini cukup untuk kita kongsi. Dan yang paling penting tuan-tuan, saya harapkan supaya yang tuan-tuan dengar melalui semua penyampai-penyampai tazkirah, ustaz-ustaz, sama ada kuliah subuh, tazkirah, Ramadan sebagainya, ambillah ilmu itu lalu disampaikan kepada ahli keluarga kita dan juga jiran-jiran, rakan tetangga kita, supaya sama-sama kita dapat beramal dalam mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Berubah atau tidak mereka itu bukan urusan kita, semua itu terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, apabila tuan-tuan menyampaikan, sudah pasti tuan-tuan akan ditentang. Sebab itulah adanya ayat di sana, wal 'asr innal insana lafi illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr. Bila mana kita menyampaikan, kena menyampaikan juga dengan kebenaran. Maksudnya nak sampaikan tu kena ada ilmu, dan ilmu itu ilmu yang benar. Dapat itu ilmu yang sahih. Dan bila kita menyampaikan, pasti orang takkan senang mendengarnya. Maka ketika itu berpesan-pesan dengan kesabaran. Kita kena bersabar di atas ujian. Sebagai pendakwah, dia kena bersabar. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, apa yang kita dapat ni kita dapat lakukan dalam kehidupan berkeluarga agar kita tidak dipersoalkan pada yaumul akhirah nanti. Jadi kita akan berakhir tak berapa lama lagi dah Ramadan ini. Namun demikian, jangan berhenti untuk meneruskan ibadah kita. Jangan berhenti, teruskanlah berdoa. Mudah-mudahan kehidupan kita sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bila mana dijemput oleh Allah, bila-bila masa sekalipun untuk kita pulang ke kampung yang kekal abadi, kita berada di dalam persiapan yang cukup, maka insya-Allah kita tidak akan rasa keturunan. Dan saya katakan bahawa satu benda yang kena kita bawa dalam kehidupan kita, iaitu jangan lupa kita memaafkan rakan-rakan kita agar kita sentiasa berada di dalam, orang katakan, redha Allah Subhanahu wa taala.
Sa'ad bin Abi Waqqas diakui oleh Nabi SAW sebagai penghuni syurga. Bila ditanya balik oleh sahabat, apa amalan kamu? Dia kata, amalan aku biasa macam kamu. Cuma bezanya mungkin inilah kot agaknya. Apa dia? Setiap malam sebelum aku tidur, maka aku memaafkan seluruh orang Islam supaya mereka tidak ada dosa dengan aku, dan aku juga tidak merasakan beban dengan dosa yang mereka sangkutkan pada aku. Jadi mudah-mudahan dengan amalan yang sedikit itu memberikan kepada kita kekuatan untuk kita meneruskan perjalanan hidup setakat mana yang diizinkan oleh Allah, tetapi kita nak diridai. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fiddin. Ya Allah, fahamkan kami ya Allah dengan agama-Mu, permudahkan ya Allah bagi diri kami dalam melaksanakan segala tuntutan agama-Mu. Ya Allah, kami yakin benar apa yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dapat mengakhirkan hayat dengan kalimah la ilaha illallah dakhalal jannah, digunakan syurga, maka kami merayu kepadamu, jadikanlah diri kami ini ya Allah ketua ibu bapa kami, ahli keluarga kami ya Allah, seluruh jamaah yang hadir beserta juga dengan keluarga mereka masing-masing ya Allah, seluruh umat Islam yang berada di serata dunia. Jadikan kami dan mereka semua di kalangan hamba-Mu yang Kau kurniakan kelancaran lidah dan bibir, agar kami dapat melafazkan kalimah mulia, kalimah tauhid ketika mana hembusan nafas kami yang terakhir itu ya Allah. Lalu Kau kurniakan kepada kami nikmat syurga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.